Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita hari ini untuk hari ini 15 Safar 1436 Hijrah bersamaan dengan 7 Disember 2014 untuk meneruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan Al-Qawaidul Fiqhiyah, menggunakan kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah wal Furuq wat Taqasimul Badi'atin Nafi'ah karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Hari ini kita akan bincangkan kaedah yang ke-25. Kaedah yang ke-25, tusta'malul qur'atu 'inda at-tazahumi wa la mumayyiza li ahadihima aw idza 'alimna anna syai'a li ahadihima wa jahilnah. Okay. Tusta'malul qur'ah, digunakan undian ataupun cabutan sekiranya berlaku perebutan dan tidak ada yang membezakan ataupun menentukan hak itu untuk salah satu daripada dua pihak yang berebut ataupun bertelagah. Okey. Ataupun sekiranya kita tahu bahawa bahawa sesuatu perkara itu memang dimiliki oleh salah seorang, tetapi kita tak tahu siapa orang tu. Okey. Yang pertama tu kita tak tahu siapa punya, kan? Tapi ada orang dakwa lah, dua orang yang dakwa. Okay. Yang satu lagi kita tahu milik salah seorang, cuma kita tak tahu siapa punya, kan? Lebih kurang 2 kali 5 juga lebih kurang. Yang pentingnya kita tak tahu. Okey. Di sini apa yang kita gunakan, kaedah yang diletakkan ialah al-qur'ah. Al-qur'ah. Qur'ah artinya, saya terjemahkan kepada undi ataupun undian ataupun cabutan. Letak undian cabutan ni tak payah terjemah kot kat Malaysia ni, kan. Tak payah hurailah. Baik. Seterusnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan undian ataupun cabutan undi adalah sesuatu yang sabit, maknanya wujud dalam Alkitab dan juga As-Sunnah. Dalam Al-Quran ada, dalam Sunnah Nabi SAW pun ada, menurut pendapat jumhur. Maknanya jumhur mengatakan perkara itu disyariatkan. Dalilnya fasahama fakana minal mudhadhin. Okey. Lalu baginda mencabut undi dan dia termasuk orang yang kalah. Siapa ni? Cerita apa ni? Kapal apa? Kalau kapal berkaitan dengan para nabi, kalau cerita kapal ni cerita apa? Satu kapal Nabi Nuh, betul. Satu lagi kapal Nabi Yunus alaihissalam. Ini adalah berkaitan dengan Nabi Yunus. Okey. Fasahama fakana minal mudhadhin. Bila dia mengambil cabutan tu, dia termasuk orang yang kalah dalam cabutan. Okey. Tapi kita pastikan sekejap. Kita pastikan sebentar. Ini surah As-Saffat ayat yang ke-141. Surah As-Saffat ayat yang ke-141. Okey, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Okey, jangan guna pula ini untuk apa? Untuk pilihan raya Ini lain, kan. Fasahama fakana minal mudhadhin, berkenaan dengan Nabi Yunus alaihi salam. Okey, kisahnya masyhur bahawa Nabi Yunus AS bila idh abaqa ilal fulkil mashhun, ayat yang sebelumnya, ketika
baginda lari ke kapal yang penuh muatan. Okey, jadi bila kapal penuh muatan zaman dulu, bila berlakunya ombak yang agak kuat, perlu dikurangkan muatan, okey, supaya tak tenggelam. Jadi caranya ialah dengan musahamah ataupun mencabut undi. Okey, siapa yang kalah tu dia akan dikeluarkan. Okey, dia keluarkan masuk mana? Tinggalkan dalam laut. Selamat-selamatlah. Kalau tak selamat, tak apalah, selamat yang lain. Okey. Jadi itu maksud di sini, antara dalil yang menunjukkan kalau satu kumpulan manusia itu sama, dan kita tak boleh nak menentukan siapa yang berhak untuk, contohnya, ditinggalkan, okey, ataupun dipilih, maka kita buat undi. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Okey. Surah Ali Imran ayat yang ke-44. Dan engkau tidak bersama dengan mereka apabila mereka yulquna aqlamahum. Okey. Surah An-Nisa ayat yang ke-44. Okey. Apakah kamu tidak melihat? Surah Ali Imran, maaf. Okey. Surah Ali Imran ayat yang ke-44. Siapa yang ada tu bolehlah buka sekali. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi. Okey. Siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam alaihissalam? Okey, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Okey, so ini menunjukkan mereka semuanya berebut untuk menjaga Maryam alaihissalam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Cuma bila kesemuanya sama, semuanya nampak mempunyai hak yang sama dalam menjaga, perlulah dilakukan qur'ah ataupun perlulah dilakukan undian. Okey. Cara undi banyaklah kan. Antara cara mengundi ialah letak anak panah kan. Jadi siapa yang letak anak panah kat mana? Kalau dalam sirah kita akan dapati Quraisy, apa yang mereka buat ialah letakkan agak je lah okey. Letakkan ini bekas anak panah kan. So dalam okey, anak panah yang kedua, anak panah yang ketiga kan. Jadi caranya ialah dia letak semua tiga tu, cabut. Mana yang kena tu bacalah. Kalau Quraisy zaman jahiliah dulu, rasanya dia tulis if'al. If'al, buat. La taf'al. Yang ketiga ni ghufl, kalau tak silap. Okey, buat. Okey, nak pergi ke tak pergi? Nak musafir ke tidak? Cabut. Goyang-goyang, kencang-kencang sikit, cabut. Kalau cabut tu keluar, if'al. Buatlah pergi. Kalau keluar tak buat, la taf'al, letak balik, tidur ataupun buat kerja lain. Tapi kalau keluar ghufl, maknanya kosong-kosong. So buat apa? Cabut balik semula. Okey. Jadi ini yang terdapat dalam sirah. Dan yang dimaksudkan di sini lain sikit lah kan. Letak anak panah tu, letak nama masing-masing, letak dalam satu bekas, kemudian dicabut. Siapa keluar nama tu, dialah yang akan menjaga Maryam alaihissalam. Okey. Yang pentingnya kita faham di sini, cabutan undi adalah untuk memilih sekiranya berlaku pertelingkahan ataupun perebutan. Nabi SAW juga telah melakukan cabutan undi beberapa kali. Okey, lau ya'lamun nasu ma fin nida. Contohnya hadis yang di bawah tu, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal. Sekiranya orang ramai mengetahui
apa yang ada pada an-nida, iaitu azan, dan juga saf yang pertama. Thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Kemudian mereka tidak dapat sampai ke tempat itu, saf yang pertama, kecuali dengan yastahimu, iaitu mencabut undi. Pasti mereka akan buat perkara itu. Okay, nak tunjukkan sekiranya perlu dalam satu-satu situasi, kalau perlu mengundi, maka boleh mengundi. Undi untuk dapatkan tempat yang dipertikaikan ataupun yang direbut. Okey. Dan Nabi SAW juga bila musafir, kan, isteri Rasulullah SAW ramai, okey, 9 ataupun 11, ada masa-masa 9 dan ada masa 11. Bila nak musafir, Rasulullah SAW akan mencabut undi. Siapa yang kena undinya, dia akan mengiringi Nabi SAW. Okey. Baik. So itu antara dalil yang menunjukkan boleh mencabut, membuat cabutan. Dia nak buang undi pun tak apalah. Undi kan orang ingat apa? Pilihan raya kan, membuat cabutan lah, kan. Justru jika tidak diketahui siapa yang berhak, atau itu satu, tak diketahui siapa yang berhak terhadap sesuatu. Okey. Atau berlaku perebutan antara beberapa orang yang tampil, kan. Ada satu benda, beberapa orang datang mengatakan itu hak dia. Okey. Sedangkan tidak dapat dikumpulkan semua pada perkara itu. Maknanya tak dapat dikongsikan bersama. Yang tak dapat dikongsikan bersama. Contohnya benda tu satu yang tak boleh nak dipecah-pecahkan. Kalau kek boleh potong, 4 datang, potong 4, selesailah. Okey, kalau 8 datang, potong 8. Betul tak? Tak ada masalah. Tapi kalau benda yang tak boleh bahagikan. Contohnya telefon yang hilang, 4 orang datang kata dia punya. Boleh tak kita bagi 4 telefon tu? Boleh? Photostat kan ke bagi yang lain-lain tu dapat apa? Photostat, kita pegang yang asal. Boleh? Tak boleh kan? Okey. Jadi tak dapat dikenal pasti, tak dapat dikumpulkan, maknanya dikongsikan, dan tidak dapat dikenal pasti milik siapa hak itu. Okey. Maka dilakukan undian, dan siapa yang terpilih dia yang berhak. Okey, dan dalam kes ni tak bolehlah lepas dipilih tu ataupun diundi ada yang tak puas hati. Kalau nak undi, okey, tanya dulu, nak undi ke tak nak? Kalau nak undi, okey. Lepas tu kalau dapat, kita suka. Kalau tak dapat, tak puas hati, undi lagi. Mana cik? Yang tanya kan. Tak main tipu. Boleh tak macam tu? Tak boleh lah, kan. Kita kalau dah setuju dengan satu benda, kita terima. Okay? Kat sini dia tak ada lagi dah emosi. Tu saya punya, saya tahu tu saya punya. Tapi macam mana dia dapat? Tak ada dah setuju dengan tu, terima sahajalah. Okay? Jika ada 2 orang yang bertelagah dalam menjadi imam atau urusan azan. Okay? Banyak ada tak berlaku? Imam bergaduh, kan? Kita kat Malaysia ni banyak lah, kan. Imam bergaduh, bukan imam tu bergaduh, maksudnya nak jadi imam tu siapa? Dia kata saya, kan, surat peletakan jawatan tak sampai lagi, tapi dah diwar-warkan. Okay, dalam meeting dia dah lucutkan jawatan. So sampailah SMS kepada sepatutnya tak boleh lah, kan, tapi dah sampai lah kepada AJK pun kata okey, kita lantik yang baru. Tak sampai lagi yang rasmi, dah lantik baru. Imam tu datang, saya tak terima apa-apa. Macam mana pula orang lain yang tu? Macam mana? Okey. Kalau berlaku begini, sepatutnya kat situ sebenarnya, kalau dalam kes yang saya sebutkan tadi, kita ambil kaedah lain. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dibuang dengan keraguan. Selagi mana tak sampai surat, maka tidak boleh dibuang imam yang lama tu. Diganti dengan imam baru, tak boleh. Tapi mungkin contoh lain, bila imam tu dah memang dilucutkan jawatan. Sekarang ni 2-3 orang nak jadi imam. Itu mungkin, kan, setiap seorang mengatakan saya berhak. Ataupun setiap seorang tak nak, tapi dia punya, ini satu masalah kadang-kadang imam tu, okey, saya tak nak pun, kami tak nak pun, tapi dia ada grup. Dia ada grup dia, klik dia yang kata tak, dia ni yang lebih, dia qiraat dia 10, kan. Dia qiraat dia 10 tapi ada satu yang tak ada sanad. Kan, yang ni qiraat dia mutawatir, semua ada sanad. Satu lagi pula qiraat ada sanad dan menghafal 40 hadis Nabi, contohlah, kan. Okey. Jadi
Katalah kalau berlaku begitu, maka dengan qur'ah, dengan undian, cabutan undi. Okey. Apa lagi? Azan sama juga kan. Azan ni rasa mungkin taklah masalah seperti imam kan. Okay, imam kat Malaysia ni dah ada 2 imam sekali kan. Okay, tapi azan rasanya ada tak yang azan 2 sekali? Yang ada dia kongsi boleh lah kan, dia kongsi. Kadang-kadang kita tengok dalam YouTube tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul dia relax, kawan dia pula datang azan. Allah, tapi suara lebih kurang sama. Kita tak tahulah kan. Itu hukum dia, nak tanya pihak yang berkuasa lah. Okey. Itu tak bergaduh, tapi kalau bergaduh nak, okey, A nak azan, B pun nak azan juga, sampai ke tahap bergaduh. Kalau A kata, kalau saya tak azan, saya takkan azan lagi dah. Kalau B tak ada pun saya tak nak azan dah. Dalam keadaan Qaryah tu tak tahu azan, contohlah kan. Okey, jadi di situ perlu dilakukan qur'ah. Okey, sampai kepada perkara mubah ni saya rasa kita dah bincang dulu. Maksudnya mubah ni satu tanah kan yang kita terokai. Okey, yang bukan milik kerajaan. Satu tanah yang kita terokai, kita teroka belah sini, dia teroka belah sini. Kita sampai tengah. Okey, so mungkin kat situ, saya sampai sini dulu. Kita tak, saya sampai dulu. Pergi ke pihak yang kerajaan, maka kerajaan antara lain boleh membuat dengan cara qur'ah, iaitu cabutan. Okey. Duduk di masjid. Semua maksud duduk di masjid ni. Kita kata apa? Duduklah mana-mana. Tak, kadang-kadang ada orang dia letak, dia booking tempat dia. Khususnya kalau pergi ke Masjid Nabi kan, yang saf depan tu dah ada dah orang-orang dia. Dia tak ada pun, tempat duduk tu dah tak boleh masuk lah. Okey. Jadi kalau kita pergi, kita duduk, tiba-tiba ini tempat syekh ni, kita tak ada tanda pun, tak, ni memang tempat dia. Boleh tak letak nama kat masjid? Dalam masjid lah, kalau parking tak apa kan, dalam masjid tu, selain daripada imam. Boleh? Tak boleh kan? Asalnya tak boleh. Okay? Jadi, tapi kalau ada orang buat juga, kalau berlaku sampai ke tahap ke tahap persengketaan, boleh diselesaikan dengan cara qur'ah. Okey. Pasar pun sama juga. Okey, tapak pasar, okey, sempadan ni maksudnya bila perlu ribat, okey, menjaga, nama bahasa Arabnya ribat. Ribat ini ialah menjaga sempadan, kan? Askar kan, menjaga sempadan. Ini juga salah satu bentuk jihad dalam Islam. Bukan saja jihad peperangan. Jihad tu banyaklah. Antara jihad yang berkenaan dengan musuh ialah jihad menjaga sempadan. Itu juga merupakan satu pahala yang besar, kan? Banyak apa dalil yang menunjukkan ribat satu hari dapat pahala sekian-sekian, yang banyak, yang besar. Okay? Tapi kalau tak, askar kalau ditugaskan untuk apa? Untuk menjaga sempadan. Di sini amalan itu adalah amalan yang baik. Contoh, satu negara Islam. Okey. Kemudian menjaga sempadan. Amalan itu memang amalan yang hebat, yang saya yakin kita boleh kaitkan dengan jihad mempertahankan negara. Jihad kan ada dua kan? Jihad mempertahankan dan jihad menyerang. Okey, jihad ad-dafa', jihadu at-talab. Okey, jadi jihad itu termasuk dalam jihad ad-dafa' ataupun ad-difa', mempertahankan. Okey. Cuma kat sini perlulah ubah suai supaya menepati etika jihad. Faham ya? Maksudnya kalau nak jihad perlu solat 5 waktu. Kalau orang tu dia jihad tapi tak solat 5 waktu, macam mana? Jihad kan? Amalan tu jihad lah, tapi dia bukanlah mujahid yang sebenarnya. Kerana sebahagian ulama' mengatakan kafir orang yang tinggalkan solat 5 waktu yang wajib tu. Kalau dia tinggalkan solat sunat tak apa lagi. Okey? Dan alhamdulillah kat Malaysia kita boleh bersyukur kerana di dalam polis dan juga askar dah ada. Polis ada apa? Apa tu? Askar ada, Allahu Akbar, kagat. Kalau polis ada? Biasa dengar tapi saya lupa perkataan tu. Pelapis.
Pelapis ni untuk bawah kan? Baka. Baka. Okey, bakar. Ya, bakar ataupun baka. Polis baka. Kalau askar tadi apa? Kagat. Okey. Jangan sebut kagat sajalah, kagat, okey. Jadi itu semua adalah usaha-usaha untuk nak menyesuaikan semula dengan etika Islam. Kita sokong yang itu, okey. Okey, duduk di masjid atau pasar atau sempadan. Artinya kalau ada mungkin satu kumpulan tu dia nak sempadan yang tertentu, kan? Kumpulan lain juga kata nak juga yang tu. Bolehlah diselesaikan perubatan dengan membuat qur'ah ataupun membuat cabutan undi tadi. Sedangkan cuma syaratnya di sini ialah tiada yang dapat menentukan hak siapa antara mereka berdua, dan hendaklah maknanya syarat dia ialah tak ada, kita tak tahu ni hak siapa. Tapi kalau dah memang jadualnya kumpulan A jaga sempadan utara, kumpulan B jaga sempadan selatan, tiba-tiba yang B mengada-ngada nak yang utara juga, kita nak kira apa? Dah jadual dah ada, tak payah Qur'an, tak payah undi. Okey, ikut jadual je. Okey. Siapa yang terpilih dialah yang layak, dialah yang berhak. Okey, kemudian di sini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyatakan beberapa contoh. Okey. Begitu juga jika seseorang memberi kain atau air atau sebagainya kepada salah seorang daripada sekumpulan manusia. Okey, kain, air. Okey, dan sebagainya. Kalau nak tanya kenapa sebut kain ustaz, kenapa sebut air? Kenapa? Agaknya kenapa? Kerana mungkin ini antara keperluan yang asasi lah. Betul tak? Kan? Keperluan paling asasi bila berlaku sesuatu, apa? Kain, pakaian, bencana kan? Kita kena bagi pakaian. Kemudian apa? Air yang bersih. Kalau ada makanan pun, ada kita boleh bagi makanan yang hebat-hebat, tapi air dia kotor, sakit juga kan? Okay? Itu saya cuba nak faham lah kenapa dia letak kain dan air. Tapi lepas tu ada sebagainya. Maknanya apa sahaja yang seseorang individu nak beri kepada seorang individu dalam kumpulan. Okay, saya ada kain, saya nak bagi seorang. Okay, lepas tu dia ceramah tambah, bagi taklimat apa semua, dia balik. Ni kain ni siapa punya? Seorang dalam ni siapa punya? Saya lah, saya yang bawa dia masuk. Tak, saya lah, saya yang sambut dia, saya yang tuang teh untuk dia, saya yang jaga dia. Mana satu? Senang jawapan dia, Qur'ah. Selesai. Okey, so ingat perkataan tu, Qur'ah. Okey. Namun tiada dinyatakan untuk siapa secara spesifik, maka dilakukan cabutan undi. Siapa yang dicabut namanya dalam undi tersebut, maka dia yang berhak untuk mengambil. Yang lain tu tak payahlah nak makan hati. Makan hati bagaimana? Tak payahlah sakit hati, makan hati, redha je lah kan. Okey. Dan redha dengan redha ni satu dia punya redha dia punya apa? Kesan dia cukup besar. Okay? Orang yang tak redha ni kan, dia jadi sakit je kan. Tapi orang yang redha ni insya-Allah hidupnya lama. Okay? Hidupnya lama dan dia boleh tenang dalam kehidupan. Okey. Ar-ridha bil qalil kan, dalam asar ataupun hadis disebutkan antara perkara yang perlu kita buat adalah redha dengan sedikit. Okey, redha kalau kita dah usaha dapat yang tu, redha dengan perkara tersebut. Dan redha tu berkaitan dengan hati. Dan masalah utama kita adalah menjaga hati kita. Okay, mungkin kita boleh jaga fizikal kita, nampak macam senyum, orang senyum kita pun senyum juga kan, tapi dalam hati kita tu tengah bergelora, bertsunami kan, dan sebagainya lah kan. Tapi yang pentingnya hati tu bersihkan dulu dan tenangkan hati kita. Okey. Begitu juga jika dua pihak mendakwa sesuatu objek itu milik mereka, maknanya satu benda lah, ain dia panggil, okey, milik mereka. Letaklah apa benda, kereta ke, telefon ke, buku ke, apa sahajalah. Okey. Dan ianya tidak berada di bawah pengawasan mereka. Okey, atau di bawah pengawasan pihak yang mendakwa. Okey, kalau satu benda tu di bawah pengawasan kita, biasanya mungkin itu salah satu cara untuk mahkamah memutuskan itu hak dia. Seperti mana yang kita sebut dalam kaedah-kaedah sebelum ni. Kan dia dah memang kita dah jaga benda tu, tiba-tiba orang dakwa kita punya. Selagi mana tak ada bahan yang membuktikan itu dia punya, maka dikirakan sebagai kita punya. Kan kita yang jaga benda tu. Okey?
Tapi kalau ada bahan yang ataupun dokumen yang membuktikan, tak apalah, tengok dokumen itu adakah asli ataupun tidak. Okey. Kalau tak ada bawah pengawasan, dia dakwa ini saya punya, ni saya punya, dua-dua tak jaga benda tu. Okey, perlu dilakukan qur'ah. Ataupun satu lagi, pihak yang mendakwa tu tidak menjaga, pun kena boleh dilakukan qur'ah tersebut. Siapa yang keluar namanya, maka boleh maka dihukumkan itu adalah milik dia. Okey. Seterusnya, contoh lain, jika dia ceraikan salah satu daripada isteri-isterinya. Ini contoh kat mana ni tak tahulah kan. Tapi atau bebaskan salah seorang daripada hamba-hambanya. Hamba ni ada banyak dekat Mauritania kan, Shinqit. Okay, bila ada Shinqit ataupun Mauritania, masih lagi ada sistem hamba ni. Namun tidak diketahui siapa individu yang diceraikan atau dibebaskan. Dia buat kenyataan umum, salah seorang daripada 4 isteri saya ceraikan. Boleh? Kan? Boleh tak boleh? Ada dua benda yang seriusnya adalah serius, dan jenakanya adalah serius juga. Apa dia? Tiga ke dua? Tiga. Tiga benda yang kalau serius, kalau jenaka pun serius. Apa dia? Pertama, nikah kan, kahwin kan. Okey, kemudian cerai dan bebaskan hamba. Ini dalam hadis tadi maksudnya lah. Okey, artinya kalau seorang tu dia datang, dia sembang kawan dia kan, sembang-sembang, dia kata aku nikahkan engkau dengan siapa? Dengan orang yang bawah, yang menjadi bawah wilayah, ataupun dia wali kepada orang tu, anak perempuan dia contohnya, ataupun mungkin adik dia, selepas wali-wali semua tak ada, adik perempuan, okey aku nikahkan engkau dengan adik aku kan. Kawan dia kata aku terima kan. Okey, yang dua lagi rakan yang ada situ, okey, sah dah. Okey, tiba-tiba malam tu, adik kau kat mana? Adik kat rumah lah. Kenapa pula tanya adik aku ni? Okay, dah tadi kau dah nikahkan aku? Aku gurau je. Dia kata, hadis Nabi kata macam ni. Okay, so tiga benda ni jangan digurau sendakan. Okay, kalau serius memang kenalah. Kalau gurau pun dikira serius juga. Begitu juga dengan cerai. Gurau dengan isteri, aku ceraikan kau. Mana boleh itu? Mana tak boleh? Tak boleh macam itu. Okay, dia lain-lain tak apa. Tapi kalau nak bergurau dengan cerai, lafaz cerai, tak boleh. Dia jatuh juga. Okay, jadi jangan ceraikan 3 kali, nanti kena apa dia panggil tu? Kena Cina buta, Melayu buta. Okay? Jangan buat benda tu. Dan membebaskan hamba kan, masa ialah tengah kadang-kadang hubungan baik apa semua, aku bebaskan kau ni layak dibebaskan, aku bebaskan kau. Tapi dia datang, nak keluar rumah, gimana ni? Tuan dah bebaskan saya, saya gurau je tadi. Boleh tak? Tak boleh. Masuk tak. Saya dah sebut dah. Jadi kalau pergi mahkamah, tanya balik. Dia akan tanya secara terperinci mungkin, adakah disebut dalam keadaan yang waras dan sebagainya. Kalau semua tu dah okey, dan dia kata memang waras, tak ada masalah, tak mabuk, tak tu, tak ni, cuma saya bergurau je, tuan hakim, kata begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahawa 3 perkara, seriusnya adalah serius dan gurauannya adalah serius juga. Salah satunya adalah membebaskan hamba. Disebabkan encik telah membebaskan hamba encik itu dalam gurauan, maka mahkamah memutuskan bahawa hamba ini bebas. Tak, habis balik. Okay? Dia bolehlah jadi maula. Maula tu apa? Kan, maula kita dah jelaskan sebelum ni, maknanya hubungannya sekarang ni adalah hamba yang dibebaskan, bukan lagi abdun ataupun abdi. Okey. Hendaklah dilakukan Quran. Jadi kalau dia sebut salah seorang daripada 5 orang hamba saya ni bebas, tapi tak sebut pula siapa, okey, buat apa? Buat Quran, dan siapa yang naik nama tu dialah yang bebas. Salah seorang daripada 4 isteri saya ini diceraikan. Okey, dia mungkin niat yang salah satulah, tapi bila dia tak sebut, Quran kenalah yang mana-mana. Okey. Begitu juga para wali yang berhak menjadi wali. Wali sini zahirnya adalah wali dalam perkahwinan.
Jika pada peringkat yang sama dan mereka berbalah dan berebut, contohnya ayah dah tak ada, kemudian katalah pakcik pun dah tak ada, kan, yang belah atas tak ada, adik-beradik lelaki ada. Okey, adik-beradik lelaki secara zahirnya adalah pada peringkat yang sama. Jadi macam mana, siapakah yang nak menjadi wali? Okey, sama caranya ialah dengan dilakukan qur'ah. Siapa dapat keluar nama dia, dialah yang jadi wali tersebut. Selesai contoh-contoh berkenaan dengan tajuk kaedah ini. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di memberi satu peringatan. Adapun jika diketahui perkongsian mereka dalam sesuatu perkara atau hutang, maknanya bahagian tu diketahui. Okey, satu benda, contohnya dia ada ni 60% atau ini ada 40%. Memang jelas diketahui. Okey, hutang pun sama juga. Okay, dia ketahui bilangannya. Namun mereka ingin mencabut undi, tapi nak cabut undi juga diberikan kepada pihak yang terpilih. Boleh ke tak boleh? Syarat tadi tak ada, iaitu tidak diketahui, kan? Dan tidak diketahui pembeza antaranya, tidak diketahui atau jika diketahui tidak dikenal pasti. Itu adalah syaratnya untuk kaedah ni. Tapi kalau diketahui, nak undi juga. Boleh ke tak boleh? Tak boleh, kerana ini termasuk urusan judi, perjudian yang diharamkan secara nas dan ijma'. Okey. Judi kat sini artinya apa? Menanggung rugi lah, kan? Dia memang dia tahu dah ini bahagian dia. Ambil apa? Undi juga. Jadi siapa yang kena tu dia yang tanggung. Kan? Biasa kalau judi ni, kan, kita letak, tahu tak berapa dia letak harga duit dia? Ni letak 100, ni letak 100. Tapi bila judi, siapa dapat? Salah seorang lah daripada yang berjudi. Jadi seorang lagi akan menanggung kerugian, dalam keadaan dia tahu benda tu. Okay, dia tahu hak dia macam berapa. Okay, tapi dia buat juga untuk nak mendapat keuntungan yang melampau, ataupun mendapat hak orang lain dan untung secara melampau, dan rugi pada hak dia tanpa cara, bukan dengan cara yang betul. Okay, jadi itu yang boleh kita fahamkan di sini. Kalau kita tahu bahagian kita, kemudian kita masih lagi nak cabut undi, ini tidak mendapati kaedah ni. Kaedah ini hanya sekiranya kita tak tahu bahagian, tak boleh kenal pasti. Okay? Maksud saya kat sini, apa yang kita boleh faham daripada perenggan yang terakhir ialah sesuatu kaedah jangan disalahgunakan. Boleh tak? Faham tak? Sesuatu kaedah jangan disalahgunakan. Okey, boleh tak pergi jauh sikit? Bukan jauh lah. Apa orang kata? Orang Jawa kata think out of the box, kan? Ni Jawa duduk kat London. Okay. So dia buat apa sekarang ni? Okey, kalau isteri, boleh tak kita cakap macam ni? Isteri kalau reda untuk membantu suami, dia dapat banyak pahala. Okey, suami yang dalam kesempitan, seseorang isteri membantu dengan duitnya, adalah ibarat Khadijah radhiyallahu anha membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal kebangkitan Islam. Besar pahalanya. Boleh lah tu, kan, tak ada hal. Okey, justru saya menyeru kepada para isteri untuk melepaskan hak mereka. Kan? Melepaskan hak mereka. Maknanya jangan kaitkan sangat suami tu kena bagi nafkah, kena bagi ni apa semua. Itu tak payah, kerana ganjaran dia besar. Sini okey ke tak okey? Sementara saya minum kopi ni. Okay? Cuba fikir sikit. Apa bezanya antara yang pertama dengan yang kedua? Faham tak apa yang saya sebut ni? Kalau faham, jawab. Kalau tak faham, saya uraikan balik. Tak faham pula. Okay. Dia masa dengar faham, masa nak jawab dia tak faham, kan? Biasa gitu. Okay. Sekarang ni seorang ustaz, okay, dia kata isteri membantu suami pahalanya besar, seperti Khadijah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta siapa? Harta Khadijah, seorang isteri. Jadi based on that, berdasarkan kepada itu, ustaz tersebut mengatakan, dengan itu wahai para isteri, hendaklah anda semua, kan, puan-puan sekalian, memaafkan hak puan-puan yang ada di atas bahu suami-suami puan-puan.
Boleh ke tak boleh? Besar pahalanya. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Pasal tu macam kias yang batil ke? Kerana Kias yang batil. Dia tak samalah dengan Khadijah tu. Apa perbuatan Khadijah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tak dipaksa orang tu kasih kalau dia tak nak tau. Lagi itu je. Okay, ada siapa nak tambah lagi? Tak, kena ingatlah kita tak hurai Khadijah tu, kita nak hurai perbuatan tu. Perbuatan membantu suami. Perbuatan membantu suami seperti Khadijah radhiyallahu anha buat. Okey, maknanya membantu suami besar tak pahala dia? Besar. Tapi lepas tu, disebabkan membantu suami besar pahalanya, maka hendaklah ataupun alangkah baiknya sekiranya puan-puan lepaskan, maafkan. Tak payahlah dia tak bagi nafkah pun tak apalah. Menggalakkan untuk melucutkan hak tu, boleh ke tak boleh? Dia tak melucutkan hak. Dia terpulang kepada kedua pihak, isteri dan suami dalam perkara ini. Tak, maksud saya sekarang ni ustaz tu menggalakkan. Huraian, explanation please. Dia kena ada huraian sikit pasal kopi tak habis kan. Tak berasas macam mana? Langgar syarat perkahwinan itu sendiri, dasar Tanggungjawab, okey. Okay, saya cuba nak faham. Okey. Kita kena bezakan antara isteri itu nak jatuhkan hak dia dengan kita menggalakkan dia. Betul tak? Okey, isteri itu kalau dia nak jatuhkan hak dia, itu hak dia, tak ada masalah. Tapi kita ni buat ceramah, jatuhkanlah hak anda yang ada dalam di bahu suami-suami anda. Kan saya rasa itu tak boleh. Kan? Rasa saya maknanya rasa orang Melayu ni maknanya yakinlah. Kan? Pasal apa? Pasal Nabi tak ajar macam tu. Betul tak? Okay? Al-Quran pun kata kena berikan nafkah kan? Berikan kiswatuhunna bil ma'ruf, memberi pakaian dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf pun maksudnya sesuai dengan kewangan kita lah. Okay, tapi ada tak yang dari dalil yang mengatakan Nabi menggesa perkara tersebut? Tak payahlah minta suami bagi pakaian, tak payahlah minta suami buat macam ni, ada tak? Yang tu tak ada. Cuma ada tak di kalangan para sahabiat, maknanya sahabat yang wanita yang buat demikian? Ada juga. Malam dia tu, dia kata, okay, malam saya tak payah datang lagi dah. Dalam kaedah yang lepas kan, saya beri kepada madu saya. Okay? Jadi benda tu kalau dibuat tak ada hal. Tapi kalau digalakkan tak boleh. Okay? Digalakkan dia dah menyalahi. Menggunakan pula apa? Menggunakan macam seolah-olah mengeksploitasi satu benda yang memang bagus, iaitu membantu. Okay? Isteri bantu suami, bagus, pahala memang besar, tak ada masalah yang tu. Okay? Tapi bila kita kata isteri bantu suami pahalanya besar, jadi begitu jugalah ni qiyas tadi ni. Begitu jugalah isteri kalau dijatuhkan segala haknya, okey, terhadap suami dia. Boleh Jawapan tadi betul tak? Jawapan tu betul. Dia satu qiyas dia dah salah dah. Yang kedua menyalahi Quran Sunnah. Tak ada galakan tersebut tidak dibuat. Okey. Contoh mungkin susah sikit. Okey, saya bagi contoh lain. Kadang-kadang pensyarah ni dia fikir tinggi sangat kan. Okey. Ini boleh jadi Muhammadiyah lagi orang tak faham. Okey, contoh sekarang ni. Puasa sunat. Sunat ke wajib? Dah nama sunat lah kan. Okey. Sekarang ni, saya ada sekolah, saya ada jabatan. Okey. Hari Isnin ni kita nak wajibkan pelajar puasa sunat. Boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Benda tak boleh pasal itu sunat, nak wajibkan macam mana? Okey, apa yang boleh? Apa yang boleh ialah kita menggalakkan. Okey, menggalakkan. Kita hari Isnin kita nak puasa. Okey, jadi yang tak boleh, saya menggesa anda semua untuk berpuasa. Siapa tak puasa, kita akan catat. Catat apa bendanya, malaikat catatlah kita, itu bukan hak kita. Okey, pasal itu sunat. Tapi saya nak menggalakkan agar anda semua pelajar-pelajar untuk puasa. Dan kita nak tahu siapa.
supaya kita nak senang nak buat apa? Iftar nanti. Nanti saya buat 100, yang puasa 20. Membazir. Kan, kalau saya buat saya nak tahu berapa yang rasanya nak puasa. Kalau tiba-tiba ustaz saya nak puasa, tiba-tiba datang bulan, itu dah dimaafkan. Nak puasa tiba-tiba migraine terpaksa, itu benda tak payah cerita. Itu adalah benda yang kita tak tahu pun. Tapi rasa siapa yang nak puasa, boleh tak yang tu? Boleh. Okey, kadang-kadang orang silap kat situ. Okey, jadi saya rasa contoh saya bagi tadi dah faham Ustaz, kita tahu contoh 1 dan contoh 2 ni memang ada dah berlaku di dalam masyarakat. Memang ada lah. Memang ada. Selalu banyak. Kadang-kadang dia macam ni kaedah ulama' kata bukan kaedah lah, dia macam cerita lah kan. Contoh-contoh yang dibawa oleh para ulama'. Kalau barang kita hilang, kan, barang kita hilang, kan, antara yang disebut ialah, orang dah sebut, ya Allah, jangan jadikan orang yang jumpa barang saya itu faqih, orang yang mahir dalam fiqh. Kenapa? Faham tak contoh saya ni? Barang kita saya masih di dunia Arab begini. Kan? Okey, kita ada barang, okey. Barang kita hilang. Kita nak siapa yang jumpa barang tu supaya kita dapat balik? Rasa-rasalah kita nak siapa? Orang yang amanah kan? Betul, orang yang amanah. Okey. Orang yang amanah ni siapa? Orang awam, satu. Ini pilihlah orang awam. Kemudian orang yang mahir dalam fiqh. Okey. Orang yang jahil. Dia awam ni dia pertengahan lah, dia ada ilmu sikit. Okey, orang yang mahir dalam fiqh, dengan orang yang satu lagi ni jahil. Rasa-rasalah daripada 3 ni, kan? Kita nak yang mana satu? Kita rasa nak orang yang faqih lah kan. Tapi kerisauannya ialah kadang-kadang orang yang faqih ni, bila dia dapat satu benda, dia buat apa? Dia tahu nak Dia guna kaedah tu lah sampai masa Pusing. dia apa? Dia pandai pusing. Pasal orang yang ada ilmu fiqh ni, bukan kita nak kata dia manusia juga. Kan, kullu ibni adam khata', setiap anak Adam banyak membuat salah. Okay, tapi kalau orang yang ada ilmu ni, kan, kadang-kadang dia buat salah kan dalam bentuk yang ilmiah. Faham tak? Okay, kalau orang yang tak tahu dia akan tanya. Tapi orang yang tahu ni, tak apalah ni, benda ni kalau kita elan, kan, dia cara dia ada, maknanya dia ada cara untuk dapatkan helah. Dia pandai buat helah untuk nak akhirnya benda ni kalau dapat kat orang pun tak guna juga. Tengok. So itu yang dirisaukan kadang-kadang berlaku. Dan saya tak kata semua. Saya kata sebagai manusia kadang-kadang benda tu boleh berlaku. Ustaz mungkin dia pandai gunakan dalil. Dia gunakan dalil untuk perkena, maknanya untuk masa yang dajal orang lah, kan. Nampak tak? Okey. So itu yang kita risau. Okay, tapi kalau dia guna dalilnya dengan etika terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain sama sahaja, itu yang terbaik, alhamdulillah. Okay, tapi kadang-kadang berlaku eksploitasi. Itu yang saya sebut tadi, eksploitasi. Kadang-kadang dalam penyampaian tu ada eksploitasi ilmiah. Bila ada eksploitasi ilmiah, yang untung dia lah. Tak boleh lah. Tak, bukan masalah dia untung, masalah dia eksploitasi. Mungkin tak untung dia, untung orang lain. Tapi bila dia eksploitasi, dah jadi salah. Namanya khianah ilmiah. Khianat ilmu. Khianat dalam bentuk ilmiah. Faham So jangan. Dia berlaku lah, sebagai contoh saya kata, berlaku di zaman Nabi SAW. Ada seorang dia nak kahwin dengan seorang perempuan. Okay, perempuan tu mengandung, suami dia meninggal. Okay, perempuan tu mengandung, suami dia meninggal. Semasa dia mengandung, tak lama lepas tu dia bersalin. Sepatutnya kalau suami meninggal, berapa iddah dia? 4 bulan 10 hari. Berapa hari dah semua? 100 apa? Lebih kurang lah. Kalau 4 kali 3 120, 130 hari. Okay, dia lepas suami dia meninggal, perempuan ini dia melahirkan anaknya tak sampailah, tak lama, tak sampailah 4 bulan tu. Jadi ada seorang tu datang nak meminang dia tak nak. Okay, boleh, dia tak nak. Okay, itu hak dia lah kan, dia tak nak. Lelaki ni kata apa? Kata, kau pun sebenarnya kena tunggu 4 bulan lagi. Kan? Maknanya kalau kau nak kahwin pun,
kau kena tunggu 4 bulan 10 hari nanti baru boleh kahwin. Itu dia belah lah, dia pergilah. Jadi perempuan tersebut berjumpa dengan Nabi SAW, dan Nabi mengatakan apa dia? Nabi kata apa? Kalau perempuan itu hamil dan suami dia meninggal, okey, iddah dia adalah sehingga hatta yada'na hamlahun, sehingga mereka melahirkan janin ataupun anak mereka. Jadi kalau bila dah lahir dalam sebulan pun dah dikira iddah dah selesai, boleh kahwin lepas tu. Nampak tak bagaimana eksploitasi agama kadang-kadang berlaku kerana pinangan ni ditolak. Kan, pinangan ditolak, perempuan ni tidak salihah. Kan, kalau pinangan diterima, oh bagus ini kan. Izin poligami tak dapat, tidak salihah. Contohnya kan, kalau apa? Kalau izin dapat, isteri yang salihah. Kan, itu semua tak ada kaitan. Itu kadang-kadang dia termasuk dalam eksploitasi agama. Okey? Ya. Kembali pada Quran tadi. Contoh satu barang tu yang belum ada pemiliknya dan kita buat undi. Contoh yang berlaku ni lucky draw lah. Macam mana? Lucky draw. Adakah ada masuk dalam Quran yang sunnah? Lucky draw ni kena tengok lah. Lucky draw, kalau ada fatwa ulama kita, contohnya satu syarikat dia buat lucky draw, tujuan dia marketing, okey, dan menyebabkan kita pergi situ tanpa kita nak pergi pun, okey, itu boleh sampai ke tahap haram. Okey, pasal apa? Pasal dia itu ada unsur eksploitasi apa? Pelanggan. Okey. Dan kita yang beli situ pun sebenarnya tak dibolehkan, kerana kita sebenarnya tak perlu pada benda tu. Kita dah dieksploitasi. So Islam pun tak membenarkan diri kita dieksploitasi. Betul tak? Okay? Tapi kalau memang kita selalu beli situ, kan, beberapa tempat ni memang kita selalu beli, tiba-tiba ada lucky draw, kita pun beli, tiba-tiba dapat lucky draw, maka ambil lah, tak ada hal. Ya, bukan tujuan dia untuk lucky draw itu. Okay? Ada soalan lain? Jadi apa dia perenggan ya? Kalau balik bersama soalan sama ni, kalau let's say satu company tu tengah buat jamuan kan, memang dia buatlah lucky draw tu. Itu bagus. Saya tadi ada niat nak sebut benda tu tapi dia hilang. Kalau dia tak ada, dia bukan syarikat, bukan apa, kadang-kadang kita buat gathering kan, kemudian lepas jamuan tu kita buatlah ada hadiah satu je nak bagi. Okay, dan kita buat pun bukannya apa, bukannya macam satu benda yang taklah penting sangat pun benda tu kan, macam happy-happy je kan, hamper ke apa ke, kita nak bagi semua, kita tak ada duit kan. So kita kira yalah, apa ni, just for fun kan, untuk bergembira. Kita pun okey, siapa ada nombor 21 cabut kan, dia dapat yang ni. Yang itu pada saya tak ada masalah, setakat yang saya faham lah, tak ada masalah. Kerana dia tak ada unsur-unsur macam apa, unsur macam penipuan, unsur eksploitasi tak ada kat situ. Okay? Berbeza dengan kalau benda tu syarikat dan dia buat benda tu untuk nak berlawan, boleh menyebabkan berlakunya eksploitasi terhadap pelanggan. Okay? Islam tak membenarkan perkara itu mengikut sebahagian para ulama. Okay? Fatwa-fatwa ulama lah. Boleh ya? Jadi perenggan terakhir ni bila saya baca balik, saya tengok balik, saya faham maksud Syekh Abdul Rahman As-Sa'di adalah untuk supaya kita jangan salah guna kaedah yang kita belajar. Kaedah yang kita belajar guna pada tempatnya. Kalau guna pada tempatnya, kaedah yang bagus. Tapi kalau kita eksploitasi, kita ubahkan daripada tempat yang sepatutnya dan jadi satu benda yang haram. Boleh jadi kesetiaan, macam kadang-kadang kita nampaklah orang sebutkan isteri tu baik kalau dia izinkan untuk poligami. Kalau dia tak izin, tak baik. Tak semestinya. Betul tak? Ya? Ialah hak pemimpin dengan rakyat. Okey, kalau pemimpin mungkin dia akan mengatakan rakyat kena taat. Tapi bila rakyat kena taat, artinya saya boleh buat salah. Macam tu ke? Tak kan? Pemimpin pun kena buat kebaikan. Okey, kita dengan anak kita, bila bergaduh dengan dia, apa yang abah bagi pada segala nafkah yang abah bagi daripada saat pertama kau dilahirkan oleh mak kau, yang boleh ibu kamu, sampai sekarang abah haramkan. Hak dia ke nak haramkan? Hak dia ke?
Tak ada. Kalau dia haramkan, dia berdosa. Pasal dia telah mengharamkan yang halal. Kan, betul tak? Bahkan bukan yang halal, dia telah mengharamkan yang wajib. Nafkah tu wajib pada dia, tiba-tiba dia haramkan. Dia tak ada hak. Betul tak? Guru tiba-tiba anak murid dia kata, Ustaz, minta halal ilmu. Tidur dalam kelas tak boleh haram. Kan? Boleh ke? Tak boleh, dia tak boleh haramkan ilmu tu. Dia memang wajib menyampaikan ilmu. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Betul. Tiba-tiba dia nak main-main haramkan. Dia untuk kamu halal, ni haram, ni halal. Tak ada. Dia memang wajib sampaikan. Bahkan tak perlu minta izin, tak perlu minta apa? Tak perlu minta halal ilmu tersebut. Tak ada. Ilmu ni dia bukan hak seseorang untuk nak halalkan, haramkan. Okey, benda-benda gini kadang-kadang dia jadi, kenapa berlaku gitu? Kalau tanya halalkan ilmu ni kenapa? Kerana konsep dia apa? Kaedah dia apa? Menghormati guru. Guru perlu dihormatilah, itulah. Memang betul, itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Betul lah tu. Tak ada masalah itu betul. Tapi disebabkan itu kena minta izin agar ilmu yang dia ajar tu dia halalkan. Tak, siapa kata tu? Yang pelajar tu yang minta izin tu macam mana? Kita kena beritahu lah. Kenapa kena minta izin pula, cakap lah. Tak payah minta izin. Kata, Ustaz, kami belajar macam tu. Yalah, tak semua yang kamu belajar tu betul. Kita kena huraikan lah benda tu. Kalau kita yang bagi pihak guru, kita kena huraikan lah. Kan anak datang minta ayah halalkan segala yang ayah bagi pada saya. Boleh tak ayah? Nafkah semua tu kan, saya ni anak yang tak baik sangat lah kan. Jadi sekarang ni ada insaf sikit. Jadi nak minta ayah halalkan semua. Ayah tu kalau ada ilmu, dia kata, kalau engkau tak baik, kalau ada harka pun kan, saya sebagai ayah tak boleh nak haramkan. Tak boleh. Pasal itu adalah kewajipan. Okay? Dia akan jadi kena minta halal tu kalau kita ambil cara tak betul. Baru kena minta halal. Faham tak? Maksudnya sekarang ni kita ambil duit tanpa hak, barulah kena minta halal. Kita mengumpat dia tanpa hak, kena minta halal lah. Kata Ustaz, minta maaf lah saya mengumpat Ustaz. Tapi tak sebut lah itu kan. Ada setengah ulama kata kena sebut juga kan. Tapi ada pandangan lain mengatakan kalau mendatangkan mudarat, jangan sebut benda tu. Okay, minta maaf lah, minta halal lah apa-apa yang tersilap tu. Kalau kawan tu tanya apa dia kan, nampak macam baik kita ni kan, apa dia masalahnya? Kita pun hurai, hari tersebut aku mengumpat kau kerana sekian. Esoknya mengumpat gini pula, lusa macam ni. Dia dengar tu terperanjat kan. Kalau jaket jantung tu terus masuk IJN kan. Kalau begitu tak payah memudaratkan. Okay? Raya anak-anak minta halal izin mak bapak tu pun tak wajar. Hari raya sebenarnya bukan untuk, tidak bolehlah dikhususkan untuk minta maaf. Kerana hari raya sepatutnya ada ucapan dia kan, untuk kita minta Allah terima amalan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kan? So itu yang ada. Tapi nak minta maaf, kita kata nak minta maaf boleh tak? Bila-bila pun boleh, termasuk hari raya. Tapi bila mengkhususkan, dia tak ada apa dia panggil lah, signifikan dia tak ada, ataupun apa dia punya kesesuaian tu tak ada, dalil pun tak ada. Tapi mungkin satu sekali setahun itulah yang dia nak jumpa. Okay, setahun itulah nak jumpa, so minta maaf. Sambil minta beri ucapan, minta maaf juga. Tapi kalau anak tu tiap hari jumpa, tak kenalah kan minta maaf kan. Betul tak? Jadi jangan hadkan benda tu. Dia samalah lebih kurang dengan baca Yasin malam Jumaat. Salah tak Ustaz? Kenapa salah lah? Tak salah. Tapi mengkhususkan bacaan Yasin pada malam Jumaat, salah kerana tak ada dalil yang sahih. Maknanya tak boleh baca Yasin lah Ustaz, baca Yasin berdosa lah. Tak, sabar dulu. Baca Yasin, ayat hadis mengatakan siapa baca satu huruf dia dapat 10 pahala. Yasin dalam Quran kata ya, maka dia dapat pahala yang besar. So bolehlah baca malam Jumaat, boleh. Tapi apa salahnya? Salahnya ialah bila dikhususkan tanpa dalil. Bila dikhususkan tanpa dalil, dia jadi bid'ah. Itu je. Dia Ustaz tak bagi. Dia kadang-kadang dia pusing itu juga kan. Kata saya bukan tak bagi, saya bagi. Tapi apa? Jangan dikhususkan tanpa dalil. Ni termasuklah dalam eksploitasi agama. Dia khusus tanpa dalil. Saya nak masuk rumah, kita cakap apa? Assalamualaikum. Masuk rumah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh?
Tak ada musibah berlaku, masuk rumah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Isteri kita dengar pun dia kata, ada apa abang kan? Tak ada apa, benda baik. Inna lillahi salah ke? Tak salah, tak, saya nak sebut lah. Tak, inna lillahi ni Allah kata sekiranya berlaku musibah. Mana boleh sebut yang masa tak ada masuk rumah bagi salam. Hadis menunjukkan masuk rumah sebut inna lillahi, tak kena. Sepatutnya bila masuk rumah baca bagi salam kan. Okay? Kalau tak ada orang dalam rumah nak kata apa? Asar daripada Abdullah bin Umar mengatakan kalau masuk rumah tak ada orang, sebut assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Okay, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Okey. So itu antara asar yang ada lah. Okey. Okey. So itu saya nampak penting kat sini. Jangan eksploitasikan ilmu kita. Lebih-lebih lagi kalau terhadap orang yang kurang ilmu. Jangan buat benda tu. Okay? Sampaikan ilmu tak apa, bagi dia sama dengan kita, tak ada masalah. Ini bukan silat kan? Kalau silat tu kita simpan sikit, takut nanti dia lawan. Takut nanti dia lawan kita kan. Tak ada, dalam ilmu agama tak ada. Dia lawan kita, alhamdulillah, bagus. Dia jadi lebih alim daripada kita, alhamdulillah. Apa? Okey. Okey, baik. Kaedah yang ke-26 sikit kat sini. Yuqbalu qaulul umana. Selesai yang 25? Selesai insya-Allah. Okey. Yuqbalu qaulul umana fi at-tasarrufat aw at-talaf ma lam yukhalif al-'adah. Okey. Sebelum tu saya nak sebut kat sini, kadang-kadang bila cara baca. Boleh je kita baca macam biasa kan. Kita baca, kita faham, baca, kita faham. Tapi kadang-kadang saya suka apa dia panggil, berhenti sekejap dan puas hati. Kenapa dia cakap benda ni? Betul tak? Okey. Tentang orang pun ada perasan tak? Macam biasa ada pun jika dia ketahui perkongsian mereka dalam sesuatu perkara atau hutang, namun mereka ingin mencabut undi lalu diberikan perkara atau hutang itu kepada yang terpilih, maka ini adalah termasuk dalam urusan perjudian yang diharamkan secara nas dan ijma'. Ini macam biasanya kan. Tapi kenapa dia cakap? Sebab tu saya bila tengok ni, saya merasakan dengan sedikit pengalaman, kenapa dia cakap tu, kerana kadang-kadang berlaku orang salah guna kaedah. Bila orang salah guna kaedah, dia punya akibat dia besar. Bahasa lain dia adalah eksploitasi agama. Okey. Bahkan dia bukan sahaja eksploitasi agama, eksploitasi dalam semua perkara pun. Dalam perniagaan dia eksploitasi. Okey. Okey, kaedah ke-26. Diterima kata-kata pemegang amanah dalam interaksi dan kerosakan selagi mana tidak menyalahi adat kebiasaan. Tasarrufat saya terjemah kepada interaksi. Maksudnya tasarrufat ni dalam dia menguruskan, dalam pengurusan lah, kalau nak kata lain, dalam pengurusan. Okey. Kaedah ini bermanfaat dalam, artinya al-umana amin. Al-amin adalah yang diberi amanah untuk menjaga sesuatu. Okey. Bahasa Inggeris dia panggil apa? Ada, tahu tak? Bahasa Inggeris sebut tak tahu, saya tak ingat lah. Tapi tak apalah, pemegang amanah. Kita berikan sesuatu untuk dijaga. Okey. Okey, kalau berlaku kerosakan dalam pengurusan, okey, kesilapan dalam pengurusan dan berlaku kerosakan, kita nak rujuk pada siapa? Rujuk pada dia lah, apa yang berlaku sebenarnya. Dan kalau dia dah huraikan dengan huraian yang munasabah, terima. Tapi kalau dia huraikan dengan huraian yang tidak munasabah, kita tolak. Maknanya dia kena tanggung lah. Okey. Kita baca. Kaedah ini bermanfaat dalam menyelesaikan segala perselisihan yang berlaku di antara pemegang amanah dan pemilik harta berkaitan urusan amanah yang di bawah jagaan dan kawalan mereka. Okey. Pemilik harta bagi seseorang untuk jaga, okay, dia pun jaga. Tapi lepas tu ada sesuatu yang diperselisihkan. Okay. Contohnya dalam pengurusan, dia suruh jaga kereta tu, dia nampak kereta tu esok atas jalan raya bergerak kan. Okay. Tengok, tanya-tanya balik, kenapa? Dia sewakan. Kenapa sewakan? Kerana daripada biar begitu, berabuk baik sewa. Contohnya kan, munasabah tak? Tak munasabah. Tapi kalau jawapan dia ialah kerana ada emergency, kereta yang ada semua rosak, kereta tu je yang ada. Kalau tak guna untuk emergency, maka
akan berlaku kemudaratan, sama ada kecederaan ataupun kematian. Munasabah ke tak? Munasabah, kan? Okey. Jika mereka berselisih dalam interaksi pengurusan atau kriteria pengurusan itu, atau berlaku kerosakan. Okey, macam tadilah kan, kereta tu jalan, tengok orang tu enjoy dalam tu kan, kita tak, rasanya taklah diletakkan kereta itu untuk disewakan, kan? Tapi kalau tengok dalam keadaan laju apa semua, tengok kenapa ni? Ada emergency. Kereta semua tak ada, kereta tu yang ada. Agaknya pemilik nak terima tak? Kan rasanya pemilik yang beriman, dia kata, oh kalau gitu tak ada masalah, betul tak? Okey. Baik. Maka kata-kata yang muktamad adalah kata-kata pemegang amanah. Penjelasan yang muktamad, penjelasan pemegang amanah itu. Kenapa? Kerana pemilik harta telah mengamanahkan pemegang amanah untuk menjaga. Okey. Dan apa implikasi dia? Seolah-olah dia telah menjadikan mereka seperti diri mereka sendiri. Pemilik harta tu, bila dia dah pilih orang kan, okey, apa dia kata, okey tuan tolong jaga, maknanya dia dah yakin, okay, seperti seolah-olah dia yakin diri dia, kan, untuk jaga benda tu. Okey. Jadi kalau keyakinan telah diberi, tengok, justru tuntutan pemberian amanah ini adalah menerima penjelasan mereka, kecuali jika pemegang amanah mendakwa, menjelaskan sesuatu yang menyalahi panca indera, okey, atau adat kebiasaan, okey, lalu hendaklah ditolak dakwaannya. Huraian dia tu huraian yang pelik. Macam mana menyalahi panca indera ni, macam mana? Maksudnya macam tak adalah benda tu kat Malaysia ni. Dia kata benda tu berlaku kat sini. Kan? Ataupun kebiasaan. Adat kebiasaan kalau emergency contohnya kan, boleh tak kita guna? Orang pun tak kisah sangat kalau emergency kan, betul tak? Okay? Tapi kalau menyalahi panca indera, contohnya kereta tu dia bergerak sendiri kan? Kenapa accident ni? Tak tahu, saya dah parking elok dah, tiba-tiba terbuka gate, kereta tu melunsur je, kena accident. Kita kata, ish, kita pun dah mula ragu-ragu, silap aku pilih siapa? Pemegang amanah ni. Sebenarnya dia orang yang tak betul lah kan. Mungkin begitulah kan, benda-benda yang menyalahi panca indera. Ataupun kita nampak sesuatu, dia hurai yang lain pula. Kita nampak yang bawa tu seorang lelaki, dia kata, ataupun seorang perempuan, okay? Dia kata yang bawa tu seorang lelaki yang memang amanah untuk jaga, yang risau. Kata cuba tengok ni, tengok video ni. Tengok tu, lelaki ke perempuan tu? Tengok perempuan, oh ni isteri dia. Cek balik, bukan isteri dia pun, kan? Kerana memang dia bagi kat orang tu, menyalahi kan? Kalau kat situ barulah ditolak dakwaannya. Okay? Maknanya dia kena tanggunglah kan. Kembali pada kaedah-kaedah yang lain, dia telah menyalahi etika, dan dia perlu tanggung kalau berlaku kerosakan. Okay? Jadi saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanyakan. Kalau yang tak ada kaitan ni boleh tanya. Tak tahu, kalau dengan izin jemaah boleh lah. Dia nak tahu yang pasal dalil surah Al-Mulk tu dia sahih ke Ustaz? Dalil surah Al-Mulk sahih rasanya. Ada oleh-oleh sikit oleh-oleh tu kan. Hadiah sikit lah kan. Tolong keluar kan. Bagi kepada yang hadir ya. Dalil surah Al-Mulk ada, yang saya pun nyatakan dalam ini hadiah untuk pada siapa yang hadir kat sini, okay, dan juga kepada nanti cek dalam tu, dalam list tu, jemaah yang biasa hadir tu pun, walaupun dia tak hadir hari ni, kita bagi jugalah. Okay, dan siapa yang hadir hari ni, seorang satu okay. Surah Al-Mulk ada dalilnya, insya-Allah kita baca kat sini. Inna suratan minal Quran 30 ayah syafa'at lirajulin hatta ghufira lah wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya terdapat, muka surat 71, terdapat 30 ayat dalam Al-Quran yang memberi syafaat kepada seorang lelaki itu sehinggalah diampunkan dosanya, iaitu surah tabarakalladzi biyadihil mulk, hadis riwayat At-Tirmizi dengan taraf hasan. Okey, statusnya hasan. Jadi ada. Okey, ada yang ni ada, okey.
Kemudian juga an Jabir, daripada Jabir, bahawa Nabi SAW la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW tidak tidur kecuali selepas membaca alif lam mim tanzil as-sajdah, surah sajdah, dan tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Okey, hadis riwayat At-Tirmizi dan dengan status sahih. Setiap hari Setiap hari itu amalan Nabi SAW. Tidak wajib. Tak wajib jangan kita kata wajib pula. Tapi memang ada amalan tersebut. Okey, jadi ini edisi kedua untuk kitab saya ataupun buku saya lah, Himpunan Amalan Sedikit Pahala Banyak dan Penghapus Dosa, yang saya tambah sedikit sebanyak dengan rendah diri saya beri hadiah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian lah. Okey, semoga mendapat manfaat, insya-Allah. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada soalan lagi? Tak ada? Kalau tak ada, kita boleh tutup majlis kita hari ini. Majlis hari ini ringkas sikit, insya-Allah, dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.